Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, insyaAllah pada hari ini kita akan meneruskan lagi pembelajaran biologi KSSM tingkatan 4. Kali ini kita akan masuk bab baru iaitu bab 7, respirasi sel. Okay. So dalam video kali ini, cikgu akan menggabungkan dua subtopik kerana subtopik 7.1 terlampau ringkas. Cikgu akan gabungkan dengan subtopik 7.2. Okay. So jom kita start. Okay, subtopik 7.1 dia akan menerangkan tentang penghasilan tenaga melalui respirasi sel. Okay. So dia akan menerangkan secara ringkas bagaimana tenaga ini dihasilkan. Okay. Baiklah, gambar yang kamu lihat itu adalah gambar struktur mitokondria ataupun mitokondrion lah kalau satu. So di dalam badan kita ni akan ada dua jenis tindak balas metabolisme lah ataupun tindak balas yang berlaku dalam badan kita iaitu anabolisme dan juga katabolisme. Okay, anabolisme dan juga katabolisme. So apakah anabolisme dan katabolisme ni? So bila kita sebut metabolisme, dia melibatkan tenaga. Okay, tindak balas ini melibatkan tenaga. Tak kisahlah anabolisme ataupun katabolisme. Okay, proses katabolisme ni adalah proses di mana proses ini akan tindak balas ini akan membebaskan tenaga lah. Manakala proses anabolisme ni adalah proses tindak balas yang menggunakan tenaga. Tetapi kedua-duanya adalah proses tindak balas metabolisme lah. Dan melibatkan tenaga sama ada membebaskan ataupun menggunakan tenaga lah. Okay. Biasanya kita selalu dengar respirasi, even kamu pun dah belajar dalam sains mendengar rendah, respirasi tentang pernafasan manusia lah. So kebiasaannya respirasi sel ni dijalankan bagi penghasilan tenaga. Untuk apa? Untuk kita ni, organisma ni meneruskan kehidupan lah. Okay, meneruskan kehidupan. Jadi secara ringkasnya respirasi sel ni biasanya proses pengoksidaan ataupun penguraian molekul organik yang mana penguraian ini pengoksidaan ataupun penguraian ini melalui beberapa peringkat. Dalam peringkat-peringkat ini dia akan membebaskan tenaga lah. Okay, jadi bagi respirasi sel, substrat utama ataupun bahan utama kepada respirasi sel adalah glukosa. Okay. So bahan utama untuk proses respirasi ini adalah glukosa. Okay. So dalam glukosa akan ada tenaga kimia, yang mana tenaga inilah yang akan dibebaskan untuk digunakan oleh sel lah. So tenaga-tenaga yang kita guna dalam tubuh badan kita ni, yang sel kita gunakan ni adalah berasal daripada substrat ataupun bahan utamanya adalah glukosa. Okey, dalam sel haiwan ataupun manusia dan juga haiwan, glukosa ni mana dapat? Kita dapat supply ataupun sumber glukosa ini kita boleh dapat daripada pencernaan karbohidrat. Yang mana daripada bahan yang kita makan lah, nasi dan sebagainya. Okey, so daripada situ makanan tersebut akan dicernakan dan juga kita akan dapat glukosa, dan glukosa akan melalui proses respirasi dan akhirnya akan menghasilkan tenaga lah. So itu kalau manusia dan haiwan. Kalau tumbuhan, dia akan dapat sumber tenaga daripada tenaga cahaya yang diperangkap oleh klorofil, di mana tenaga ini digunakan untuk menjalankan proses fotosintesis, dan dalam proses fotosintesis tersebut akan menghasilkan glukosa. So glukosa tu digunakan dan akan diuraikan ataupun dioksidakan, ditukarkan menjadi tenaga lah. Okay, so dalam manusia kita peroleh daripada makanan, karbohidrat. Manakala tumbuhan pula daripada proses fotosintesis lah, di mana pokok akan memerangkap tenaga cahaya, menjalankan proses fotosintesis dan akhirnya dia akan menghasilkan glukosa lah. Okay. Okay, seterusnya kita akan tengok respirasi sel. Kita dah faham kan? Proses respirasi ni bahan utama dia adalah glukosa. Okay. Dan dalam respirasi ni dia akan ada beberapa jenis lah. Dua jenis. Iaitu respirasi aerobik ataupun aerob dan juga respirasi anaerobik ataupun anaerob lah. Okay, so dua jenis respirasi sel.
Jadi apakah yang membezakan kedua-dua jenis respirasi ni? Okay. So yang pertama, respirasi aerob ni dia berlaku dalam kehadiran oksigen. Jika ada oksigen yang mencukupi, maka sel tersebut dia akan menjalankan respirasi aerob. Okey, respirasi aerobik lah. Tetapi tanpa kehadiran oksigen ataupun kehadiran oksigen yang terlampau rendah, maka sel tersebut akan menjalankan respirasi anaerob. Okey, respirasi anaerob. So dua jenis respirasi sel. So sekarang ni kita dah belajar dua jenis metabolisme, iaitu anabolisme dan juga katabolisme, dan sekarang kita ada dua jenis respirasi sel, iaitu respirasi aerob dan juga respirasi anaerob. Dalam respirasi anaerob nanti kamu akan jumpa dalam respirasi anaerob, kamu akan jumpa fermentasi jugalah. So itu akan diterangkan nanti. So fermentasi ni adalah laluan alternatif untuk mendapatkan tenaga selain daripada respirasi. So jika tak boleh buat respirasi, maka akan ada proses lain kita namakan fermentasi lah. So ini akan diterangkan nanti dalam subtopik 7.3. Okay, so dalam proses fermentasi ni, proses penguraian glukosa ataupun proses glukosa tadi tu, dia berlaku dengan tak lengkap dan akhirnya dia akan menghasilkan tenaga yang kurang lah berbanding respirasi aerob. Okey. Tamat 7.1 di mana kamu diperkenalkan dengan dua jenis metabolisme dan juga dua jenis respirasi. Okey. So kita akan teruskan lagi dengan subtopik 7.2 di mana subtopik ini dia akan menyentuh tentang respirasi aerob. Okey, respirasi aerob. So, seperti mana yang kamu sedia maklum, respirasi aerob ni ialah proses di mana glukosa tadi tu, bahan utama dalam respirasi, diuraikan dalam kehadiran oksigen. Okay, dengan kehadiran oksigen di mana penguraian ni akan menghasilkan tenaga lah. Okay. Di mana oksigen tu diperlukan kerana oksigen lah yang akan mengoksidakan glukosa tersebut untuk menghasilkan karbon dioksida, air dan juga tenaga. Okay. So tenaga digunakan oleh sel badan kita manakala karbon dioksida dan juga air akan dikeluarkan melalui udara hembusan. Okay. So tenaga diambil, karbon dioksida dan air akan dihembus keluar. So respirasi aerob lagi. So proses respirasi aerob ni bermula dengan proses glycolysis. So kamu dah boleh tekalah glycolysis ni apa kan. Okay. So lisis tu adalah bila sesuatu benda tu terurai. Kamu dah boleh faham. So glycolysis adalah penguraian glukosa lah. Okay, glycolysis. Di mana glycolysis ni bermaksud penguraian glukosa oleh enzim. Okay, so glukosa yang daripada karbohidrat tadi tu akan diuraikan oleh enzim lah. Okay, dan penguraian glukosa ini berlaku di dalam cytoplasma sel tersebut. Dia berlaku dalam cytoplasma sel. So daripada satu molekul glukosa, dia akan diuraikan ataupun dipecahkan menjadi dua molekul lain yang kita sebut sebagai pyruvate ataupun pyruvat lah. Bahasa Inggeris pun nama dia pyruvate. Okay. So satu molekul glukosa akan jadi dua molekul pyruvate. Kalau dua molekul glukosa akan jadi 4 molekul pyruvate lah. Dan seterusnya. Okay. So ni proses pertama yang berlaku dalam respirasi. Glukosa tu akan diuraikan kepada dua pyruvate dan benda ini berlaku di dalam cytoplasma. Okay. Terusnya kalau kamu masih ingat komponen mitokondria ataupun mitokondrion adalah untuk menghasilkan tenaga. So apakah sebenarnya yang berlaku di dalam mitokondria? Okay, so yang berlaku di dalam mitokondria adalah pyruvate tadi tu yang telah terurai daripada glukosa, dia akan dioksidakan di dalam mitokondria. Okay, di mana dia akan ada satu siri rantaian tindak balas. Kamu tak belajar secara detail lah, tetapi di dalam mitokondria ni akan ada siri tindak balas yang berantai, di mana hasil akhir daripada siri tindak balas tersebut akan menghasilkan karbon dioksida, satu, yang kedua air dan yang ketiga tenaga. Okay. So ini semua ni berlaku di dalam mitokondria. Okay. Bahagian besar tenaga yang dihasilkan dalam proses ini akan digunakan untuk menghasilkan molekul yang kita namakan sebagai ATP. Yang kita namakan sebagai ATP ataupun ringkasan kepada
adenosina trifosfat. A, adenosina, P, tri, P tu fosfat lah. Dalam bahasa Inggeris, PH, huruf P. Okay. So, dua tempat, cytoplasma dan juga mitokondria. Okay. So, ini adalah gambaran tentang penghasilan ATP. So, molekul ATP ni terhasil apabila ada kumpulan fosfat, ada kumpulan fosfat yang tidak organik ditambahkan kepada molekul adenosina difosfat. Di itu dua lah, ADP. So ADP campur satu lagi fosfat, dia akan jadi ATP lah, trifosfat. Okay. ATP ni ikatan tenaga salah satu kumpulan fosfat tu mempunyai ikatan yang lemah lah. So molekul ATP ni ikatan fosfat dia tu lemah. Okay. So apabila ikatan fosfat pada ATP ni putus ataupun diuraikan, akan terbebaslah tenaga yang terkandung di dalam ATP tersebut. Dari mana dapat? Daripada proses pengoksidaan pyruvate tadi tu. So tenaga yang terbebas itulah yang akan digunakan oleh sel badan kita untuk menjalankan aktiviti harian. So ATP, tenaga terbebas, dia akan kembali menjadi ADP lah. So dia akan mencari-cari lagi fosfat lain yang terhasil. So kitaran ini akan berulang-ulang lah di dalam sel badan kita. Okay. Secara umumnya, proses respirasi aerob ni, kita perlukan bahan utama kita iaitu glukosa, kemudian kita perlukan oksigen untuk mengoksidakan ataupun menguraikan glukosa tersebut. So kamu dah belajar penguraian glukosa berlaku dalam cytoplasma menghasilkan pyruvate, kemudian di dalam mitokondrion pyruvate tu akan mengalami proses tindak balas jugalah, rantaian tindak balas, dan akhirnya akan menghasilkan karbon dioksida, air dan juga tenaga. So jumlah tenaga yang dihasilkan dalam respirasi aerob lebih kurang 2898 kilojoule. Okey. Ini adalah persamaan perkataan bagi respirasi aerob. Okey. Amalah subtopik 7.2 serba ringkas. Dia hanya menerangkan tentang secara umum apa yang berlaku di dalam sel badan kita apabila sel tersebut berrespirasi. So, InsyaAllah kita akan berjumpa dalam video seterusnya untuk menerangkan tentang proses fermentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.